Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Tajuk yang akan kita pelajari hari ini ialah bending stress in a beam ataupun tegasan lentur pada rasuk. Tegasan yang kita pelajari dalam bab yang sebelum ini ialah tegasan yang terhasil akibat sesuatu jasad dikenakan beban paksi ataupun beban normal seperti daya mampatan compression force dan daya tarikan tensile force. Manakala, dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana untuk mendapatkan nilai tegasan ataupun stres yang terhasil akibat berlakunya lenturan ataupun bending pada rasuk. Okey guys, untuk memahami dengan lebih lanjut tentang tegasan lentur ataupun bending stress, jom kita tengok kes yang ini. Okay, apa yang ada di sini adalah satu rasuk pun flexural member anggota lenturan beam. Okay, apa yang berlaku di sini adalah satu beam diletakkan pada dua sokong. So ini adalah simply supported beam. Rasuk disokong mudah. Okay, apa yang berlaku di sini adalah dua point load dikenakan terhadap rasuk ini. Satu point load dibahagikan kepada dua so ni tak kisahlah. Okay, yang penting ada dua point load dikenakan terhadap rasuk kita ini. So apa yang akan berlaku kepada rasuk ini adalah rasuk ini akan melentur ataupun bend. Kita dah belajar di dalam bab yang kedua bagaimana untuk mencari shear force dan bending moment diagram. Untuk topik ini kita fokus pada bending moment. Biasanya untuk kes yang seperti ini bending moment yang maksimum akan berlaku di mid span ataupun di tengah-tengah panjang rasuk ini. Apabila rasuk ini melentur ke bawah, apa yang akan terjadi ialah pada permukaan paling atas. So kita panggil ni topmost soffit ataupun permukaan paling atas rasuk dan permukaan paling bawah rasuk. So apa yang akan berlaku pada permukaan atas rasuk ni apabila rasuk ini melentur adalah akan wujud satu compressive stress ataupun tegasan mampatan pada permukaan paling atas dan akan wujud tegasan akibat tegangan ataupun tensile stress pada permukaan paling bawah rasuk ini. So ini adalah stres yang berlaku akibat daripada lenturan rasuk ini. Apabila berlakunya bending akan wujud dua jenis stres ini, iaitu kompresif pada permukaan paling atas dan tensile pada permukaan paling bawah. So dia bergantunglah pada arah mana rasuk ini melentur. So dia melentur ke bawah, permukaan paling atas akan menghasilkan kompresif stres, permukaan paling bawah tensile stress. Macam ni. Okay, apa kata kita potong, macam kita potong kek kan, cross sectional ataupun keratan rentas. Katalah kita kerat dekat tengah-tengah ni pada A'. So apa yang kita akan nampak ialah seperti inilah. So ini adalah beam kita yang mana ini merupakan lebar iaitu B dan ini merupakan ketinggian height. Okay, so apa yang saya nak cerita dekat sini adalah neutral axis. Pada garisan neutral axis ni, beam tidak mengalami compression dan tidak mengalami tension. So dia neutral pada garisan ini. So kita namakan dia sebagai garisan neutral axis. Atas daripada permukaan neutral axis ni adalah berlakunya mampatan pada rasuk. Manakala kawasan di bawah neutral axis ini berlakunya tegangan ataupun tension dalam rasuk kita. So ini adalah apa yang berlaku di dalam rasuk lah. Okay guys, so sekadar kita mengingat kembali rumus direct stress ialah P/A. So ini adalah rumus untuk direct stress. So direct stress tu apa? Direct stress tu yang inilah. Apabila satu jasad dikenakan daya terus daya terus ini P dan kita ada permukaan cross sectional area. So ini adalah rumus untuk direct stress. Berbeza dengan bending stress. Dan dalam video ini kita sedang cuba untuk mempelajari bending stress. So bending stress ni rumusnya berbeza sikit lah berbanding dengan direct stress. Di mana sekiranya direct stress ini tegasan tersebut berlaku akibat daripada satu daya sama ada daya mampatan atau daya tegangan. Bending stress pula adalah tegasan yang berlaku terhadap sesuatu jasad yang melentur
Okay, katakan ini satu jasad. So, apabila jasad ini dia melentur akibat dikenakan daya, katalah macam ni dia melentur kan. So, lenturan ini akan mengakibatkan wujudnya tegasan. So, tegasan yang diakibatkan oleh lenturan ini, bending ini, kita namakan dia sebagai bending stress. So, untuk bending stress ni, rumus ialah sigma juga simbolnya. Simbol direct stress dan simbol bending stress sama. Yang membezakannya ialah bending stress sama dengan my over I ataupun my I. Bending stress dan direct stress, dia bezanya di situlah. So rumusnya ini ada kaedahnya macam mana untuk mendapatkan rumus ini. Saya terus bagi rumusnya so untuk memudahkan. Okay, so M ni apa? M ialah bending moment lah. Bending moment. Y pula, Y ialah depth of neutral axis. Kedudukan neutral axis. Manakala I ialah second moment of inertia. Okay, so ada 3 je. Alright, so kita akan pergi satu persatu lah. Bending moment. So bending moment kita dah belajar dalam bab yang kedua. Macam mana apabila satu-satu rasuk dikenakan dengan sama ada uniformly distributed load, point load ataupun beban moment ataupun gabungan daripada beban-beban tersebut. Kita dah belajar macam mana untuk mengira shear force diagram dan bending moment diagram. So kita akan fokus kepada bending moment diagram lah. Daripada bending moment diagram kita boleh dapatkan nilai moment maksimum. Biasanya kita ambil kira moment maksimum lah, kedudukan moment maksimum, supaya kita dapat tahu apakah maksimum stres ataupun tegasan maksimum yang harus ditanggung oleh rasuk tersebut. So bila kita tahu berapa nilai tegasan maksimum, maka kita boleh reka bentuk dan kita boleh gunakan bahan-bahan yang bersesuaian dengan tegasan tersebut. So mungkin perlu besi yang lebih besar ke, perlu grade konkrit yang lebih kuat ke. Okay, so penting untuk kita tahu apa itu M maksimum dan apa itu tegasan maksimum. Okay, so ini daripada bending moment diagram dalam bab yang kedua. Kita boleh dapatkan M maksimum dan itulah nilai yang akan kita gunakan nanti untuk mencari bending stress. So untuk yang kedua, depth of neutral axis, kita akan lihat bagaimana untuk mendapatkan centroid. Untuk mendapatkan centroid. Centroid ni kita akan cerita nanti macam mana untuk dapatkan centroid dan macam mana untuk mendapatkan Y, depth of neutral axis ni. Okay, yang ketiga ialah second moment of inertia. Ini juga kita akan pelajari bagaimana untuk mengira second moment of inertia. Okay, alright. So basically secara asasnya ini adalah rumus bending stress. Okay guys, so kita akan belajar bagaimana untuk mendapatkan centroid. Centroid juga dikenali sebagai center of gravity. Centroid itu adalah pusat graviti sesuatu bentuk. Kita boleh tentukan centroid berdasarkan kepada bentuk geometri sesuatu kawasan. Okey, jadi centroid kita boleh cari. Okey, centroid di sinilah. Kalau tengok daripada gambar rajah ni ada bermacam-macam bentuk. Ada bentuk 4 segi, bentuk 3 segi, bentuk bulat, bentuk separa bulat. Centroid ni dia macam koordinat. So bila kata koordinat adalah koordinat dalam paksi X dan koordinat dalam paksi Y. Ni untuk 2 dimension lah. Untuk 2D. Untuk 2D iaitu paksi X dan paksi Y. So kedudukannya ada dalam X bar untuk paksi X dan Y bar untuk paksi Y. So untuk bentuk 4 segi, X barnya B per 2 dengan B ialah width ataupun lebar dan H ialah height. Untuk Y bar ialah H per 2. Manakala untuk segitiga dalam paksi X, X barnya adalah B per 3 dengan B ialah lebar dan H ialah ketinggiannya. Kedudukan centroid untuk 3 segi pada paksi Y ialah H per 3. Untuk mencari centroid ni ada 2 kes. Yang pertama ialah kes untuk bentuk yang simetri dan yang kedua bentuk yang tidak simetri, bentuk yang bercampur. Ada bentuk 3 segi, ada bentuk 4 segi, ada bentuk bulat. Okay, so kita akan lihat satu persatu bagaimana untuk mendapatkan centroid dan luas kawasan. Okay, jom kita tengok. Okay guys, jom kita tengok contohnya kalau kita ada satu
Contohnya kita ada satu beam. Okay, kita nak tahu apakah centroid beam ni. Katalah kita potong dekat sini. Katalah ini cross section AA. Okay, bila kita dah potong tu, kita dapati keratan rentasnya berbentuk seperti ini. Yang mana lebarnya ialah katalah 200 mm dan tingginya katalah 400 mm. Okey, macam mana kita nak tahu kedudukan centroid? So, kedudukan centroid ada dalam dua arah, itu pada paksi Y dan paksi X. Okey, so kita tengok dulu untuk paksi X. Kita nama dia X prime lah. So, X prime sama dengan B over 2. So, B 200 mm bagi 2 sama dengan 100 mm. Kalau Y prime pula ialah H, iaitu height ni, height lah Ni height, ni ialah width. Bagi 2, Y bar bagi sama dengan H bagi 2. 400 bagi 2 sama dengan 200 mm. Maka, kedudukan centroid untuk cross section 4 segi ini ialah pada paksi X jaraknya 100 mm dan pada paksi Y 200 mm. So, ini ialah center of gravity ataupun centroid untuk bentuk 4 segi ini.